Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini saya menyambung lagi pengajian kita dalam sahaja Aqidah Islamiah Tarbiyah. Masih lagi dalam bab Al-Iman Billah Azza wa Jalla, iaitu sifat ma'ani al-ilmu. Sifat al-thaniyah, sifatu al-thaniyatu al-ilmu. Ta'rifuha, definisinya, hiya sifatun azaliyatun qa'imatun bizatillah. Sifat azali yang didirikan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, muta'alliqatun bi jamil al-wajibat wal jaizat wal mustahilat, yang berkaitan dengan semua perkara-perkara wajib, perkara-perkara harus dan perkara-perkara mustahil, ala wajhil ihatati ala ma hiya alaihi min ghairi sabr khafa. Semua perkara wajib, perkara harus dan perkara mustahil ini, yang mana semua itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tersembunyi sedikit pun. Fa ya'lamu Allah jalla wa azza al-asya' azalan ala ma hiya alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sejak azali lagi. Wa kaunuha wajadat fil madi. Dan Allah juga mengetahui kejadian makhluk atau sesuatu perkara ini yang telah dijadikan dalam perkara yang lepas, atau mawjudah fil hal, ataupun perkara yang terjadi sekarang, atau tujadu fil mustaqbal, atau perkara yang akan terjadi pada masa hadapan. Fahuwa ya'lamul asya' ijmalan wa tafsilan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu ini secara umum dan secara khusus. Wa ya'lamul al-kulliyat wal juz'iyat. Dan Allah mengetahui secara kulli dan juz'i. Jadi dalil dalam sifat al-ilmu ini ialah daripada Al-Quranul Karim, surah Taubah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah bagi segala sesuatu Maha mengetahui. Wa amma dalil al-aqli ala ilmihi subhanahu fahuwa anna al-fa'lahu subhanahu muttaqin. Wa kullu man fa'alahu muttaqin wa huwa mukhtarun fi fa huwa alim. Dalil akalnya menunjukkan bahawa Allah ini berilmu, iaitu segala perbuatan Allah Taala ini sifatnya teliti, terperinci, teliti. Dan siapa yang perbuatannya terperinci atau teliti dan dia mukhtar fa huwa alim, dan dia dipilih atau dikategorikan sebagai orang atau satu yang berilmu. Kalau nak dibandingkan dengan manusia, jika manusia itu teliti, mahir, maka manusia berilmu. Allah Subhanahu taala ini maha mahir, maha berilmu. Amma dalil ala anna al-fa'lihi al-muttaqin fa zahiru liman nazara fil afaq wa fi anfus. Adapun dalil yang menunjukkan perbuatan Allah ni sangat teliti, maka secara zahirnya siapa yang melihat kejadian-kejadian di ufuk ataupun di langit, iaitu bintang, matahari, bulan, langit dan sebagainya. Wa fi anfus, begitu juga dalam diri manusia. Ta'ammala irtibatul uluwiyyah bisufliyat. Dan cuba amati hubungan perkara-perkara yang tinggi dan perkara yang rendah. Contohnya langit dan bumi. Cuba kita teliti. Wala siyama fil hayawanat wa ma hadiyat ilaihi min masalihha. Terutamanya dalam ataupun yang terhadap haiwan-haiwan yang mana ditunjukkan padanya tentang kebaikan-kebaikannya.
Wa atiyat min alat al-munasabah laha, dan diberikan daripada tanda-tanda yang sesuai dengannya. Wa yu'inu ala dhalika ilmu tashrih, dan ditentukan perkara itu tentang ilmu penjelasan bagi semua perkara itu. Wa manafi khalqul insan wa a'dha'ihi allati alafat fihi al-mujallidat. Begitu juga manfaat kejadian manusia ni dan anggota badannya yang dihubungkan dengan kulit-kulit ni. Contohnya ini kejadian manusia lah. Manusia Allah jadikan kulit, Allah jadikan daging, Allah jadikan dan sebagainya. Itu menunjukkan sifat Allah Ta'ala yang sangat teliti dan Allah Maha mengetahui atas segala-galanya. Baik. Seterusnya ialah sifat al-iradah. Sifat yang ketiga al-iradah. Ta'arifnya atau definisinya ialah sifatun qadimatun zaitun ala zat. Sifat qadim, azali, yang didirikan atas zat, tambah atas zat. Qa'imatu bih, yang didirikan dengan zat. Takhassusu al-mumkin bi ba'di ma yajuz alaihi, yang mengkhususkan perkara-perkara yang kemungkinan dengan sebahagian perkara yang harus baginya. Wa ma yajuz alaihi huwa al-mumkinat bi sittah mutaqabilat, dan sesuatu yang harus padanya itu perkara-perkara mungkin terjadi ini ada 6 yang bertentangan. Maksudnya kehendak Allah Ta'ala ni perkara-perkara yang mana dikhususkan, Allah berkehendak untuk menjadikan perkara ini, Allah juga berkehendak untuk menjadikan perkara yang lain. Itulah. Yang pertama ialah al-wujud. Al-wujud yuqabilahu al-adam bil aksi, dan lawannya adam. Wujud lawannya adam, dan bil aksi maksudnya sedemikian juga kalau diterbalikkan. Jadi Allah berkehendak untuk wujud, Allah juga berkehendak untuk mentiadakan. Allah berkehendak untuk menghidupkan, Allah juga berkehendak untuk mematikan. Itu maksud dia. Yang kedua as-sifat. Ini sifat ni. Fa ba'daha yuqabil ba'd al-akhar. Sebahagiannya bertentangan dengan sebahagian lain. Fa kaunuhu abyad yuqabil kaunuhu aswad. Kejadiannya putih dan berbanding dengan kejadian hitam. Jadi Allah berkehendak untuk menjadikan putih warnanya, Allah juga berkehendak untuk menjadikan hitam warnanya. Yang ketiga al-azminah. Azminah maknanya zaman, masa. Fa ba'daha yuqabil ba'd al-akhar. Fa kaunuhu fi zaman at-tufan yuqabil kaunuhu fi zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kejadian zaman tufan, ini zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah juga berkehendak untuk menjadikan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat al-amkinah, iaitu tempat. Fa ba'daha yuqabilu ba'dha. Sebahagiannya bertentangan dengan sebahagian lain. Fa kaunuhu fi Damsyik masalan yuqabilu kaunuhu fi makan akhar ghairaha. Contohnya Allah jadikan satu tempat namanya Damsyik. Damsyik ini di Syria sebagai contoh, bertentangan dengan Allah juga boleh menjadikan satu tempat lain selain daripada Damsyik. Al-jihad. Al-jihad maksudnya arah, ya. Fa ba'daha yuqabil ba'd. Fa kaunuhu fi Masyriq wa yuqabil kaunuhu bi jihati al-maghrib. Allah jadikan berkehendak untuk arahkan ke timur, Allah juga berkehendak untuk menjadikan arah ke barat. Al-maqadir. Al-maqadir iaitu kadar ketentuan. Fa ba'daha yuqabil ba'd. Wa kaunuhu tawilan yuqabil kaunuhu qasiran. Allah juga berkehendak untuk menjadikan satu itu panjang, Allah juga berkehendak berlawanan dengannya, iaitu menjadikan sesuatu itu pendek. Wa qad jama'a ba'dhum hadzal mumkinat fil baitin, dan inilah dihimpunkan sebahagiannya dari perkara-perkara yang mungkin untuk diterangkan. Dalilnya dalam surah Maidah ayat 41 pun ada, dalam surah Ar-Ra'd pun ada, dalam surah Yasin pun ada, ya. Lihat dalam surah Al-Maidah ayat 41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Sadaqallahu azim. Manakala dalil surah Ar-Ra'd, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahu azim. Jadi ada perkataan aradallah, berkehendak Allah Ta'ala, ya. Begitu je, wa may yuridillah, maka siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ya. Maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil bahawa Allah ini berkehendak. Dalil aqli. Falitalakhirsu
fi anna Allah Ta'ala law lam yakun mawsufan bi iradah lattasifa bi dhiddin min adadiha. Bahawa Allah Ta'ala ni kalaulah tidak bersifat dengan sifat kehendak, maka nescaya dia akan bersifat dengan lawannya. Apa lawannya? Seperti ikrah, sifat dipaksa. Maknanya tak ada orang tak berkehendak, maknanya kena paksa. Jadi mustahil sifat Allah dipaksa. Wasah lupa, ya. Wa afat gagal, lalai, ya. Wa hadha alaihi muhal, perkara ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fayajibu ittisaf bi dhiddihi wa huwa iradah. Maka dia wajiblah bersifat dengan lawan sifat-sifat yang mustahil tadi, iaitu apa? Al-iradah. Allah ini sifatnya berkehendak. Wa aidan law lam yakun muttasifan bi iradah lazmi alaihi dhiddaha wa huwa ikrah. Juga kalaulah Allah ini tidak bersifat dengan iradah, maka dia mesti bersifat dengan lawannya, iaitu ikrah. Ikrah ni maknanya dipaksa, tiada kehendak, ya. Wa ikrah yaltazim mukrahan. Dan ikrah ini, sifat dipaksa ini melazimkan dia menjadi mukrihan, benda yang dia tak suka ataupun dipaksa. Wa dzalika yunafi ma thabita min innahu wajibul wujud annahu ilah. Dan jika sifatnya ikrah ni, dipaksa ini, sifat ini menafikan apa yang telah sabit, apa yang telah ditetapkan bahawa Allah yang wajib wujud. Bila wajib wujud, bahawa Allah ni Tuhan. Bila Allah Tuhan, Allah ini sifatnya ialah berkehendak. Hadza waqad ata al-Bajuri bi burhan akhar ala iradah. Imam al-Bajuri dia mendatangkan bukti yang lain tentang sifat Allah iradah. Faqala, dia kata, wad dalilu ala al-wujub iradah lahu ta'ala an taqula. Dalil atau bukti mewujudkan yang wujud wajib Allah ini bersifat iradah ialah kamu katakan Allahu sani'un lil alam bil ikhtiyar. Wa kullu man kana kadzalika tajibu lahu iradah, fa Allah tajibu alaihi iradah. Allah Tuhan yang menciptakan alam ini bil ikhtiyar, dengan pilihan Allah Ta'ala, dengan kehendak. Jadi setiap perkara itu wajib baginya kehendak, maka Allah wajib baginya kehendak. Inilah pandangan Imam Al-Bajuri. Baik, seterusnya iaitu wala hadza fal iradah syai'. Dan pada iradah ini ada sesuatu, iaitu al-amru wa ridha fil akhar. Perintah dan ridha dalam satu yang lain. Iradah suatu yang lain, perintah dan ridha satu yang lain. Ya, ini benda yang kena faham, ya. Mithlu, contohnya ridha al-mahabbah. Allah ridha sifat mahabbah, kasih sayang Allah Ta'ala. Wa mithlu iradah masyiah. Dan contoh iradah kehendak ini ialah masyiah. Ini masyiah tu kehendak Allah Ta'ala. Allah nak buat perkara begitu, ya. Illa annahu qad tatalaqqa al-iradah mal amri, ya. Kecuali sesungguhnya kadang-kadang iradah ni dia berserta dengan perintah. Wa qad la tatalaqqa, kadang-kadang dia tak berserta dengan perintah, ya. Wa qad ja'ala Imam Al-Bajuri talaqi al-iradah wal amr ala arba' ahwal. Jadi Imam Al-Bajuri dia menyatakan iradah dan amr atau perintah ini ada 4 keadaan. Yang pertama, annahuma qad yatalaqiyan, iaitu dua-dua iradah dan perintah ini dua-dua bersama, ya, dia bersama, dia tak boleh berpisah, dia mesti bersama. Ada kehendak Allah Ta'ala, ada juga perintah Allah Ta'ala. Apa dia? Contohnya ka iman min ilmillah minhum, al-iman, iaitu beriman dengan ilmu Allah Ta'ala daripada mereka, iaitu dengan al-iman, iman itu. Fa inna Allah Ta'ala arada minhum wa amara bihim, dan Allah berkehendak untuk mereka itu mengetahui tentang Allah Ta'ala, beriman Allah Ta'ala, dan Allah perintahkan untuk kita beriman dengan Allah Ta'ala. Baik, itu dua. Perkara yang kedua, qad yantafiyani, dua perkara yang dinafikan, ya. La yurid, la ya'mar. Tidak, Allah tidak berkehendak, Allah juga tidak memerintahkan. Contohnya ka wuqu' al-kufri, berlakunya kekufuran, ya. Haulai allazi sabita fi ilmillah imanihim, mereka ini telah sabit, telah tetap dalam ilmu Allah tentang iman mereka. Fa innahu lam ya'muruhum, mereka itu tidak diperintahkan untuk kufur. Walam yurid lahum, dan Allah tidak berkehendak untuk mereka itu kufur. Yang ketiga, annahu qad yurid wa la ya'mar,
Yang kedua ni ialah Allah berkehendak. Kadang Allah berkehendak tapi Allah tak perintahkan. Allah berkehendak tapi Allah tak perintahkan. Wa kadzalika wuqu' al-kufri wal ma'asi. Contohnya berlakunya kekafiran dan kemaksiatan. Mimma 'ilmillah wuqu' dzalik. Dia daripada ilmu Allah Taala berlakunya demikian di kalangan mereka itu. Fa innahu subhanahu aradihi. Allah juga berkehendak untuk perkara itu. Ai maksudnya lam yaqa raghaman anhu walakin lam ya'mur bihi. Maknanya tidaklah ada kecenderungan daripadanya dan akan tetapi Allah tak perintahkan untuk kufur, ya. Maksudnya Allah bagi pilihan, ya, sama ada untuk kufur atau iman. Ya, itu maksudnya Allah berkehendak gitu. Bagi pilihan kufur atau iman. Ya, manusia tu berpilih kufur atau iman. Tetapi Allah tak perintahkan untuk kufur, Allah perintah untuk beriman. Yang keempat, qad yakun al-amr wa la takun iradah. Kadang-kadang Allah perintahkan tetapi tidak berlaku je kehendak Allah Taala. Wa zalika kal iman allazina ilmu Allah minhum annahum la yu'minun. Iaitu iman yang mana Allah mengetahui tentang di kalangan mereka itu bahawa mereka itu tidak beriman. Fa huwa lam yurid lahum iman. Maksudnya Allah ni tidak berkehendak bagi mereka itu iman. Walakinahu amarun bihi. Akan tetapi mereka itu diperintahkan dengannya. Ya, maksudnya perintah itu wajib beriman, ya. Wallahu a'lam. Baik, perkara yang seterusnya adalah al-qudrah. Ya, al-qudrah. Sifat yang keempat al-qudrah. Al-qudrah ta'rifuha hiya sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi yata'ti bihal ijad kulli mumkin wa idamuhu ala wafqil iradah. Sifat azali yang didirikan pada zat Allah Ta'ala yang datangkan padanya dengan kewujudan perkara mungkin. Allah mewujudkan, menjadikan perkara yang mungkin dan mentiadakan perkara yang mungkin itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Maknanya tadi lah sifat kehendak. Bila Allah berkehendak, Allah jadikan kun fayakun. Maka jadilah. Itu sifat qudrah Allah Ta'ala. Wa hadza wala budda min tanbih huna anna iradah wal qudrah la alaqata lahuma bil mustahilat wala bil wajibat. Diperingatkan di sini, diberikan peringatan di sini bahawa kehendak sifat Allah al-iradah dan al-qudrah tiada hubungan dalam perkara-perkara mustahil dan wajibat. Ya, perkara mustahil dan wajibat. Kerana perkara mustahil ini la yatasawwaru fil aqli wujudi. Perkara mustahil ni suatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal kewujudannya, ya, mustahil. Wal wajib la yasawwaru fil aqli adamihi. Maka perkara wajib pula sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal ketiadaannya, ya. Jadi bila berkaitan dengan perkara iradah dan qudrah ini, dia di luar perkara-perkara mustahil dan wajiban. Kadang-kadang perkara itu mustahil tapi Allah berkehendak untuk menjadikannya, ya. Kadang-kadang perkara itu wajib tapi Allah berkehendak untuk menjadikannya. Contoh perkara wajib akal, contoh api itu membakar, sifatnya panas, ya. Akan tetapi dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan kudrah Allah Ta'ala, Allah jadikan api yang membakar Nabi Ibrahim AS jadi sejuk. Sebab itu fungsi sifat kudrah dan iradah ini dia tiada kaitan dengan perkara mustahil dan perkara wajib, ya, dan asasnya. Baik, dalil dari Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Surah Yasin, Jadi biqadirin ini dengan kekuasaan Allah Taala. Ala an yakhluqa mithlahum, menciptakan seperti mereka, ya. Ini Allah menciptakan makhluk. فاتصاف الله بأنه قادر يستدعي أن تكون له صفات هي القدرة. Jika disifatkan bahawa Allah itu qadirun, ya, berkuasa, mampu, jadi membawa kepada Allah ni ada sifat al-qudrah. Amma daliluha al-aqli, dalil akal, fahuwa an taqul, kamu katakan Allahu sani'un qadimun lahu masnu'un hadisun
Fa kullu man kana kadzalika kana dzalika tajibu lahu qudrah. Allah bersifat pencipta yang sifatnya azali, baginya ada ciptaan yang baru. Jadi segala siapa yang demikian maka wajib baginya qudrah. Jadi kalau Allah ini bersifat pencipta, maka Allah mesti ada sifat qudrah yang mampu untuk menciptakan sesuatu. Wallahu alam. Kemudian sifat as-sam'u. Sifat as-sam'u itu sifat Allah Maha mendengar. Ta'rifnya, hiya sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi tata'allaqu bil mawjudat. Sifat azali yang didirikan atas zat Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perkara-perkara wujud. Sawa'un kana aswatan aw ghairiha kadzawat. Sama ada perkara-perkara yang ada suara ataupun selain padanya. Seperti zawat, az-zawat. Zawat ni benda lah. Wa hadhihi tariqah as-Sanusi. Ini pandangan Imam as-Sanusi rahimahullah. Wa yara as-Sa'd annahu tata'allaqu bi masmu'at. Imam Sa'd juga mengatakan bahawa sifat as-sam'u ini berkaitan dengan perkara-perkara yang didengar. Qala Imam al-Bajuri. Imam al-Bajuri mengatakan fa yahtamilu, kemungkinan anna al-muradahu bil masmu'at fil haqqina wa hiya al-aswat wa yakunu mukhalafan li tariq as-Sanusi wa man tabi'ahu. Ini kata Imam Bajuri, dia kata bahawa maksud dengan perkara-perkara yang didengar ni pada hak kita yang sebenarnya ialah suara-suara yang berlainan dengan kaedah atau pandangan Imam Sanusi dan pengikutnya. Yang atas itulah tadi. Wa yahtamilu, dan kemungkinan annal muradahu bil masmu'at fi haqqi ta'ala hiya al-mawjudat al-aswat wa ghairiha. Pandangan Imam Bajuri, maksud al-sam'u ini ialah dimaksudkan dengan perkara-perkara yang didengar pada hak Allah Ta'ala. Ya, maknanya bagaimana Allah mendengar tu hak Allah Ta'ala. Dan dia perkara yang mawjud, perkara yang wujud, iaitu dan suara-suara dan selainnya. Yang perkara wujud, suara-suara atau selain daripada suara-suara. Wa yakunu muwafiqan li tariq Sanusi, maka dia menjadikan juga sesuai dengan pandangan Imam As-Sanusi. Jadi wa mimma yajibu at-tanbih ilaihi an sami'ahu subhanahu la yaftakiru ila hasati. Maka di sini wajiblah diberi peringatan bahawa Allah Maha mendengar ini tidak memerlukan kepada panca indera. Ya. Wa la yahtaj ila wasatatil hawa, dan juga Allah tidak memerlukan melalui perantaraan udara. Ya. Wala ila syai'in mimma yahtaj ila al-insan wa ghairihi, dan juga tidak memerlukan sesuatu yang diperlukan oleh manusia ataupun selain pada manusia. Jadi Allah mendengar macam mana? Wallahu a'lam. Tidaklah sama seperti makhluk mendengar yang menggunakan telinga ataupun diri lain lah. Wallahu a'lam. Sifat al-basar. Sifat yang keenam, al-basaru. Ta'rif. Sifat azaliyatun, sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi tata'allaqu bil mubsirat atau al mawjudat ala ma sabaqa min khilaf. Iaitu sifat azali yang qadim, yes, yang didirikan dengan zat Allah Taala yang berkaitan dengan al mubsirat, perkara yang dilihat ataupun perkara-perkara wujud, ya. Wa dalil ala ittisaf subhanahu bis sam'i wal basar, dalil naqli maqtu' bihi sawa'an kana zalika min al-kitab was sunnah. Jadi dalil atau bukti yang disifatkan Allah Taala ni bersifat as-sam wal basar adalah dalil naqli al-maqtu', maksudnya yang ada dalam Quranul Karim, sama ada dalam kitab ataupun dalam as-sunnah. Kalau lihat dalam ayat-ayat Allah Taala banyaklah wa huwas samiul basir, contohnya lah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seterusnya sifat yang ketujuh iaitu sifat al-kalam. Ta'rif sifatun azaliyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala. Sifat azali yang didirikan atas zat Allah Ta'ala, wa biha amirun. Padanya ada perintah, wa nahun. Padanya ada larangan, wa mukhbarun. Padanya ada perkhabaran. Abbar anha nazama ma awhahu ila rusulihi. Diibarahkan iaitu peraturan ataupun undang-undang yang satu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, seperti Al-Quran, Taurah, Injil dan Zabur. Wa hiya laysa bi hurfin wala sautin. Jadi kalamullah ni dia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Wa hiya munzihatun an taqaddumi
وتأخر والإعراب والبناء متعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات جميعا. Jadi disucikan sifat Allah Ta'ala kalam ni daripada taqaddum atau ta'akhir, dia hadapan atau ke belakang. Dia ada i'rab ataupun bina, sama ada dia di'arabkan dalam bahasa Arab kan ada i'rab ataupun ada binaan ayat ke contohnya, semua itu tidak ya. Ataupun yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib, perkara harus atau perkara mustahil semuanya ya. Maksud kalam Allah Ta'ala ini bukan seperti makhluk. Lianna minal muhal alla yakunu ilmihi subhanahu mutanawilan laha ala wajhi ihatakal ilmi. Kerana daripada satu yang mustahil bahawa tidak terjadi ilmu Allah Ta'ala ini diambil padanya atas wajah yang dikuasai seperti al-ilmu. Baik. Qala ulama al-hadis wa huwa yatakallamu bi sautin yusma' wa anna na'ul kalam qadim wa illam yakun sautul muayyanan qadiman. Ulama hadis katakan berkata-kata dengan suara yusma' yang didengar, dan bahawa jenis kalam itu dalam kalam qadim, kalam yang azali ya, bukan hadis, bukan perkara yang baru, qadim yang azali. Wa illam yakun sautan, jika tidak ada suara yang tertentu, sifatnya sebagai qadim ya, maksudnya dia tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada baris, tidak ada, itu sifat kalam Allah Azza wa Jalla. Dalil dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallama Allah Musa taklima. Ya, kata-kata Allah pada Musa dengan kata-kata. Kata-kata macam mana? Wallahu a'lam. Dalam satu hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabahu rabbuhu lailal mi'raj. Ini daripada bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah berbicara dengan Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Wa farada alaihi wa ala ummati salawatul khams, dan difardukan pada Rasulullah dan pada umatnya solat 5 waktu, ba'da an faradaha alaihi 50 solat, selepas telah difardukan sebanyak 50 waktu solat. Wa ma zala yuraji'uhu hatta ja'ala 5 fi adadi wa 50 fil ajri, dan sentiasa Rasulullah SAW ni berulang-alik untuk menjadikan 5 dalam bilangannya dan 50 dalam pahalanya. Wa hadza hadis yaqul alaihi salatu wassalam. Inilah hadis yang disabda Rasulullah SAW, falamma jawaztu nadani munadin amdaitu faridati wa khawaftu an ibadi. Maknanya telah diberikan kefarduan padaku, yang itu telah diringankan padaku daripada hamba-hambaku. Ini Allah firman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat seterusnya ialah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ni ialah kesan atau hasil daripada sifat ma'ani tadi. Ya. Sifat ma'nawiyah wahia nataijul sifat al-ma'ani, iaitu kesan-kesan ataupun hasil natijah daripada sifat-sifat ma'ani tadi. Wa adaduha sab'un, bilangannya 7. Qaunuhu subhanahu wa ta'ala hayyan aliman muridan qadiran sami'an basiran mutakallima. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, keadaan Allah Ta'ala itu hidup, keadaan Allah Ta'ala itu berilmu, keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak, keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, keadaan Allah Ta'ala itu maha mendengar, keadaan Allah Ta'ala itu maha melihat, dan keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Di waqad sabita hadhihi sifat lillah azza wa jalla bi nas al-Quran al-Karim wa taqaddamat ayat allati tadullu 'alayha. Dan telah tetaplah sifat-sifat ini bagi Allah Ta'ala dengan nas atau dalil daripada Al-Quran yang telah ditunjukkan pada sebelum ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.